Orang bunia. Jarang orang sebut hatu bunia. Bunia ni masuk kategori manusia. Berarti kalau manusia ni orang panggil orang bunia. Gapo dia asal cerita dia? Macam-macam lah. Ada cerita Dr. Harunding dulu sebut ada. Cerita-cerita disebut dia dalam kitab-kitab sebut bunia ni asal manusia. Dia ni zaman Nabi Allah Sulaiman. Satu bangsa manusia, satu kerajaan besar manusia. Mari satu hari dia panggil Nabi Allah Sulaiman jemput mari ke kampung dia, mari ke negara dia. Maka Nabi Allah Sulaiman pun marilah. Maka apabila mari, raja tu pun jamu makanan. Apabila jamu makanan, Nabi Allah Sulaiman duduk, dia tak buka makanan tu. Senyap. Raja kata silakanlah wahai Nabi Allah, makanlah. Tak makan Nabi Sulaiman. Sudah dia kata ada masalah ke apa dia ni, kata tak si makan, masukkan saya makanan tempat saya. Katanya Nabi Sulaiman kata hidangan ni anjing. Wahai Nabi Allah, dia mau buka. Raja tu buka, anjing sungguh. Allah. Dia kata ada orang khenak ke dia. Ada orang sabotah dia, malu ke dia di depan Nabi. Maka raja tu terasa malu sangat dengan Nabi Sulaiman. Maka dia minta dengan Nabi Allah Sulaiman satu perkara. Kerana saya malu dah dengan Nabi Allah. Hamba tak tahu ada orang buat kerja lagu ni. Saya tak tahulah. Maka dia minta dengan Nabi Allah Sulaiman supaya Nabi Allah Sulaiman doa kepada kaum dia, negara dia hilang daripada pandangan mata manusia. Kerana terlalu malu, minta doa dengan Nabi Allah Sulaiman supaya dia ni hilang daripada pandangan mata manusia. Maka Nabi Sulaiman pun doa, hilang dia. Manusia. Rupa dia serupa dengan rupa kita. Tinggi dia, romo dia serupa aku. Dan dia ni manusia. Lepas tu apa dia tak nampak. Ni cerita. Antara cerita dia kerana dia didoa oleh Nabi Allah Sulaiman. Lepas tu apa umur dia panjang. Kerana dia ni bangsa yang rajin buat ibadah, rajin buat taat. Bapa mereka colek manusia ke alam tu gini. Antara bangsa makhluk Tuhan paling mulia adalah manusia. Semua orang nak kepada manusia. Jin nak kepada manusia. Bangsa lain semua nampak hebat manusia ni. Kita yang nampak cahayanya. Kok kita nampak cahayanya. Dok bangsa lain kata, kademo kalau boleh nikah dengan manusia gak tahu. Kerana nak kelebihan ni lah dia culik manusia. Kerana manusia tu satu benda yang berharga bagi dia. Dari sudut kemuliaan memang Allah Ta'ala muliakan dah manusia. Maka kerana ni kalau nikah sama-sama bunyi tak sahur, nikah dengan manusia gak sahur lah buat dia. Hutan belantara macam ni sering kali menjadi orang kata subjek yang menarik minat ramai orang Melayu lah khasnya, dan banyak cerita-cerita tentang hutan yang kita dengar, sama ada daripada orang tua zaman dulu ataupun zaman sekarang pun ada. Dan cerita yang paling terkenal tentang hutan ini ialah berkenaan dengan bunian, ya. So kita dah cerita banyak pasal alam bunian. So kali ini saya nak jelaskan siapakah bunian. Bunian dalam bahasa Melayu sebenarnya merujuk kepada satu golongan makhluk yang Allah sebut dalam Al-Quran dan Nabi sebut dalam hadis sebagai Al-Jin. Mereka adalah daripada bangsa jin. Sebab Allah SWT menciptakan di dunia ini ada dua makhluk yang menjadi penghuninya, iaitulah manusia dan jin. Allah ciptakan manusia dan jin untuk menyembahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan perkara yang kita perlu faham, iaitu jika kita nak tahu pasal bunian, kita kena faham apa itu jin. Dan Allah sudah ceritakan tentang jin dalam Quran. Nabi dah sebut tentang jin dalam hadis-hadis. Jadi kefahaman kita mestilah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan percaya cerita-cerita mitos yang berkenaan dengan bunian ataupun jin tanpa ilmu. Jangan terima bulat-bulat, sebab ada antara kepercayaan itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Misalnya, manusia boleh berkahwin dengan bunian, dan ramai orang menyangka bunian ni cantik-cantik. Orang lelaki suka pasal dia boleh berkahwin dengan bunian, tidak perlu belanja besar dan sebagainya, tidak perlu minta izin isteri pertama nak kahwin, nombor dua kahwin dengan bunian misalnya. Ini semua adalah mitos ataupun perkara yang mungkin boleh berlaku dan tidak dinafikan bolehnya ataupun munasabahnya manusia berkahwin dengan jin. Sebab
dalam Quran dan hadis tidak ada larangan berkahwin dengan jin, tetapi di kalangan fuqaha, misalnya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, dia kata, aku tidak jumpa mana-mana dalil sama ada yang menghalalkan maupun yang mengharamkan perkahwinan antara manusia dan jin, tetapi aku tidak suka, yakni makruh hukumnya. Kenapa? Sebab aku takut satu masa nanti ada seorang perempuan yang tidak pernah bersuami tiba-tiba datang dengan perut yang besar sebab mengandung, dan bila ditanya siapakah ayah budak ini, dia jawab ayah budak ini adalah jin. Jadi ia akan membuka pintu kerosakan yang lebih besar. Pintu kerosakan yang lebih besar bermaksud orang boleh berzina, boleh mendapatkan anak luar nikah, dan bila ditanya mereka boleh cover line, mereka kata ini adalah anak jin. Nabi SAW mengajar kita, setiap kali kita pergi ke tempat-tempat yang asing ataupun tempat yang tidak dihuni orang ataupun tempat yang kita tak pernah pergi, jadi termasuklah hutan, rumah-rumah kosong, bangunan tinggal, pulau, gunung, laut, pantai dan sebagainya yang mana tidak dihuni oleh orang, doa yang kita perlu baca, dan doa ini adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita, iaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Diulang 3 kali. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluk. Ya, itulah doa yang kita perlu baca, dan insya-Allah dengan doa itu Allah SWT akan lindungi kita daripada apa sahaja kejahatan dan makhluk yang berada di tempat tersebut. Jom kita tengok kalau ada tak pintu masuk ke alam bunian di sini. Jom. Pada pemikiran dan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang, sebenarnya istilah bunian ini mereka anggap ia bukanlah alam jin, tetapi mereka sebut orang bunian, iaitu sebenarnya mereka percaya ada manusia lain seperti kita, tapi mereka hidup di alam yang lain, dimensi yang lain. Itulah definisi bunian di kalangan masyarakat Melayu. Akan tetapi ciri-ciri yang mereka sebutkan daripada kepercayaan mereka, kita faham bahawa pengalaman mereka dengan bunian ini sama dengan pengalaman manusia di tempat lain pun dengan jin. Sifat mereka sama dengan jin. Jadi sebenarnya mereka bukan manusia, bukan orang, tapi sebenarnya makhluk yang Allah sebut sebagai jin, keturunan jan. Dan orang Melayu percaya antara pintu masuk ke alam itu ialah dengan adanya buluh kuning. Buluh ni taklah kuning sangat, tapi lebih kurang macam ni lah rupanya. Ketahuilah pokok buluh ini adalah makhluk Allah SWT, ciptaan Allah untuk manusia. Kita boleh gunakan, kita boleh manfaatkan buluh ini untuk apa saja keperluan, ya. Dan ia bukanlah pintu masuk ke alam-alam mana pun. Itu yang pasti. Ia ada sesuatu yang mencari adat, ia tidak sesuai dengan common sense dan sains, dan tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah. Jadi berhentilah mempercayai sesuatu tanpa ilmu yang benar. Allahu a'lam bissawab.